Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita teruskan untuk kita bincang halal dan sihat untuk siri yang seterusnya. Pada malam ini, pada saat ini saya cuba bincangkan tentang buah yang lain pula, iaitu tentang buah ara. Di sini biasanya orang sebut buah ara, tapi dalam Quran disebut sebagai buah tin yang dikenali dengan berbagai khasiat-khasiatnya yang Allah sebutkan dalam surah At-Tin ayat 1 hingga 4 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi buah tin, Allah sebutkan demi buah tin dan juga buah zaitun, gunung yang diberkati, yakni Gunung Sinai, serta negeri yakni Mekah yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaan. Jadi perkataan tin yang Allah sebutkan dalam surah At-Tin ini mempunyai dua maksud. Ada yang disebutkan dikaitkan dengan menyatakan bahawa tin ini dimaksudkan dengan negeri Syam, dan juga zaitun itu dikaitkan dengan Baitul Maqdis. Tapi yang masyhurnya buah ini memang terkenal di kalangan masyarakat Syam dan juga di Baitul Maqdis. Baik. Kalau kita lihat bahawa dalam hadis yang lain yang pernah disebutkan juga tentang buah tin, daun tin juga begitu. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Nabi Adam dan juga Hawa itu Allah keluarkan baginda daripada syurga itu kerana mendekati pokok dengan buah yang dilarang itu, keluar daripada syurga sehinggalah ke bumi. Dan juga di sinilah kita lihat bahawa Nabi Adam dan juga Hawa ini ambil daun pokok tin juga menutup aurat mereka ini. Ambil daun tin dan juga menutup aurat mereka, sebagaimana kita lihat menurut Al-Hakim dan riwayat yang sahih, pakaian Adam dan juga Hawa adalah seperti kuku. Apabila mereka makan daripada pohon itu yang dilarang, mereka berdua menutup tubuh badan mereka dengan daun syurga. Beliau berkata itu adalah daun tin. Ini yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, yang sebutkan daun tin juga yang pernah menutup aurat Nabi Adam dan juga Hawa. Kalau kita bincang dari sudut khasiat dan juga keistimewaan buah tin ini, memang kita tahu bahawa banyak khasiatnya dan juga pernah dibuat kajian oleh orang-orang bukan Islam. Kajian yang dibuat oleh Profesor J.A. Vincent dari Universiti Scranton, Amerika Syarikat, yang telah membuat kajian yang membuktikan buah ini lah banyak khasiatnya kalau nak dibandingkan dengan buah-buah yang lain. Buah tin ini mengandungi garam, lemak dan juga kolesterol, tapi lebih tinggi kalium, serat dan juga zat besi. Jadi kalau kata begitu, orang yang nak diet eloklah makan buah tin ini. Memang baik, sebab itu disebut sebagai antara makanan yang nutraceutical ataupun functional food. Ini boleh, maknanya banyak kegunaan, buah yang cukup banyak kegunaan dalam bab apa yang disebutkan pemakanan. Baik, sesuatu yang menarik yang saya nak kongsikan, kalau kita lihat bahawa buah tin ini banyak penyengat dia. Banyak penyengat. Mengapa? Memang di sudut biologinya, memang buah tin ini berlakunya pendemungaan itu dibawa oleh penyengat, sama ada penyengat jantan juga penyengat betina. Sebab tu kalau kita lihat buah tin itu dia macam bunganya ke bawah, dan juga disebutkan maknanya bunga buah tin dalam buah tin itu sendiri. Dalam buah tin. Bagaimana proses berlakunya pendemungan ini? First sekali, penyengat betina masuk dulu dalam buah tin ini, dan juga berlakunya yang disebut sebagai
lava, dan juga bila begitu masuk pula penyengat jantan, maka kedua-duanya ini akan berlakunya persenyawaan, dan juga akhirnya penyengat jantan ini mati dalam buah ini, dan juga yang keluar hanyalah penyengat betina, juga akan berlaku di pokok-pokok yang lain. Itu secara biologinya kita lihat kadang-kadang banyak penyengat yang ada, tapi penyengat ini bukannya penyengat yang nak memusnahkan buah itu, penyengat yang nak melakukan pendebungaan ke atas buah itu. Itulah kita lihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya inilah yang diciptakan, yang dah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam bab yang lain pula, kalau kita lihat bahawa buah tin ini banyak dia punya khasiat-khasiatnya, termasuk jugalah disebut sebagai buah yang memberikan kita macam-macam, ya. Kalau kita lihat di sini buah tin ini, buah tin kering. Sebab tu kalau kita pergi ke belah-belah kita pergi buat umrah ke, kita pergi buat haji kan, kalau kita lihat buah tin ini, buah tin yang kering ni kaya dengan serat, tembaga, magnesium, semuanya itu boleh antara benda-benda yang akan menyebabkan kitanya mendapat kesihatan, dan juga boleh menyembuhkan, juga disebutkan ini boleh menyembuhkan siapa yang sembelit sebagainya, boleh melancarkan kita punya penghadapan, insya-Allah. Itu serba sedikit tentang buah tin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Insya-Allah kita akan bincang pula buah-buah yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.